Laporan sulung mengenai pelepasan gas karbon oleh sektor awam Singapura menunjukkan kadar secara keseluruhan merosot walaupun penggunaan air dan elektrik meningkat. Laporan tersebut mengukur pelepasan gas rumah hijau serta penggunaan air dan tenaga di pelbagai bangunan pejabat, prasarana jagaan kesihatan dan pengangkutan awam. Dari April 2022 hingga Mac tahun ini, jumlah pelepasan oleh sektor awam Singapura mencapai 3,7 tan gas karbon dioksida mengambil kira penutupan loji pembakaran tuas. Ini merupakan pengurangan sebanyak 5.3% berbanding 2020 apabila data sedemikian mula dikumpulkan. Namun penggunaan air dan tenaga elektrik meningkat disebabkan semakin rancaknya kegiatan ekonomi pasca COVID-19. Pihak berkuasa menjangkakan pelepasan gas karbon oleh sektor awam akan capai pada kemuncaknya sekitar 2025. Ini memandangkan projek prasarana berskala besar seperti pengurusan bahan sisa dan loji rawatan air bakal selesai dibina. Kesemua ini diperkira dapat mengurangkan pelepasan gas karbon pada jangka panjang. Penjualan rumah private naik 3 kali ganda dengan hampir 800 unit berjaya dijual bulan lalu berbanding bulan Oktober. Ini mengambil kira pelancaran 3 projek kondominium pada November yang menawarkan sekitar 970 unit. Permintaan juga meningkat kerana kurangnya unit yang dilancar sepanjang September dan Oktober. Projek paling laris ialah Jayden yang terletak di daerah Tasik Jurong. Ia merupakan kondominium pertama ditawarkan di Jurong East dalam tempoh 10 tahun dengan lebih 300 unit dijual bulan lalu. Satu lagi projek di daerah Lentor pula mencatat penjualan 130 unit. Watton House yang terletak di kawasan Bukit Timah yang mempunyai bekalan terhad melihat lebih 100 unit bertukar tangan. Pemerintah ingin dapatkan maklum balas orang ramai mengenai usulan pindaan ke atas Akta Keselamatan Siber. Ia akan meluaskan bidang kuasa bagi mengawal sistem komputer di luar sektor-sektor kritikal sedia ada seperti pertahanan dan jagaan kesihatan. Jika diluluskan, pindaan itu nantinya bakal meliputi sistem komputer bukan milik pemerintah namun dinilai penting bagi keselamatan negara, contohnya pengkomputeran awan dan pusat-pusat data. Agensi Keselamatan Siber Singapura ingin dapatkan pandangan mengenai pelbagai perubahan yang bakal meliputi prasarana digital sedemikian termasuk penyedia khidmat pihak ketiga. Turut dilibatkan sistem-sistem sementara yang mungkin berhadapan risiko lebih tinggi seperti yang digunakan semasa acara-acara bertaraf antarabangsa atau pengagihan vaksin. Kesemua ini merupakan sebahagian usaha untuk memastikan undang-undang sedia ada kukuh serta dapat tangani secukupnya cabaran-cabaran yang mula muncul. Lebih banyak usaha dikendalikan bagi mencegah kes bunuh diri serta melindungi mereka yang berisiko. Antaranya menerusi latihan yang dipertingkat serta protokol untuk mengendalikan talian bantuan. Ini menyusuli satu perjanjian baru antara Samaritans of Singapore dan Institut Kesihatan Mental IMH. Kes bunuh diri tahun lalu melonjak ke angka tertinggi dalam tempoh lebih 2 dekad dengan hampir 500 kes dilaporkan. Inilah sebabnya IMH dan Samaritans of Singapore ingin manfaatkan sumber sedia ada bagi pencegahan awal serta menangani risiko yang ada. Ini termasuk melakarkan garis panduan tentang cara menguruskan operasi talian bantuan dengan lebih berkesan. Misalnya, dengan menyalurkan si pemanggil ke pertubuhan yang sesuai untuk membantu seperti pejabat perkhidmatan sosial. Mereka yang berisiko bakal mempunyai ruang selamat yang dibuka 24 jam jika mereka tidak mempunyai tempat lain untuk dituju ketika dililit dengan krisis.